Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada minggu yang lalu, pada 2-3 hari yang lepas, kita dah membaca sampai pada tajuk 91 masalah, iaitu bab istinja dan bercebok. Masalah seterusnya iaitu istinja satu batu 3 kali sental. Senyata telah berkata ashab kita Syafi'i, dan jikalau seorang beristinja ia dengan sebiji batu yang ada baginya 3 bucu, maka disentalnya tiap-tiap bucu itu sekali sental dan secaya memadai akan dia. Okey, yang kita fahamkan di sini iaitu batu itu 3 bucu tu maksudnya bukan berbentuk 3 segi, tetapi batu itu ada tempat dia lah, ada seginya. Segi 1, segi 2, segi 3. Jadi kalau kita hendak beristinja menggunakan batu ini, kita hanya menggunakan tangan kiri saja. Tangan kiri saja, pandai-pandai kita lah. Tangan kanan jangan buat, melainkan hanya untuk menahan batu itu daripada bergerak itu je. Tak boleh menggunakan tangan kanan. Kerana yang dikehendaki 3 sental cuci, tetapi 3 biji batu lebih afdal daripada sebiji batu berbucu 3. Maka hendaklah kira sental diberi dubur 3 kali dan kubul 3 kali apabila berak dan kecing. Dan yang afdalnya dengan 6 biji batu. Maka jika hendak mengamadakan dengan sebiji batu berbucu 6 boleh jua, iaitu 6 bucu, 1 kali gores, 1 kali gores, 1 kali gores. Okey, sampai kita yakinlah iaitu najis yang sudah tiada. Sebab kita pada masalah yang lalu dia katakan kalau 2 kali saja pun sudah memadai kalau kita tengok najis sudah tidak ada. Bermula beristinja dengan perca kain. Allahu akbar. Bukan. Masalah yang ke-92, masalah istinja dengan perca kain. Bermula istinja dengan perca kain dan seumpamanya daripada benda yang mengesip itu harus lihat masalah 92 yang akan datang. Maka boleh digunakan menyentalnya beberapa kali. Kita sambung bacaan. Dan ini hadis yang mengenai istinja ni. An Abdullah qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam lihajatihi faqala iltamis li salasata ahjarin qala فأثبته بحجرين وروسة فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال إنها ركس اضطراب. Okey, baca artinya, kita baca arti di bawah. Pada satu tak ada. Daripada Abdullah kain keluar Nabi SAW baginya hajat. Maka sabdanya, carikan bagiku 3 batu, katanya, maka aku datangkan dia dengan 2 batu dan seketul tahi, maka mengambil ia akan 2 batu dan mencampakkan tahi, dan sabdanya bahawasanya ianya najis. Okey. Ini mungkin tahi kering ni. Sambung bacaan kita. Pada satu perca kain itu dengan syarat tempat sental yang pertama itu jangan kena dengan sental yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat, dan ini dikosongkan ni, serba kaul sin roba, serba pula basah yang disental pertama itu jangan bertemu dengan basah sental yang kedua. Maka di mana tempat yang belum basah dan tiada bersental, bolehlah disental dengan syarat yang demikian itu. Ini maksudnya dia menggunakan kain. Boleh juga tempat 1, tempat 2. Maknanya kalau kita gunakan tisu sekarang ni pun boleh juga sebenarnya. Tapi saya menggunakan air itulah utama. Ini istinja menggunakan batu sebab tak ada air ni. 93. Masalah istinja lebih daripada 3 batu. Telah berkata ashab kita, dan apabila hasil suci dengan 3 batu, maka tiada dituntutlah atasnya. Maka jika tiada hasil dengan 3 wajib, disental dengan yang keempat. Maknanya kalau 3 kali pun tak bersih, keempat lah. Kalau keempat kali pun tak bersih, gosok lagi batu, campak lagi batu, cari batu lain lagi, maka cari kain lain lagi. Maka jika hasil suci dengannya, maka tiadalah wajib lebih, tetapi disunatkan
Ga alif sin lam, gasal, apa ni, gasal, gesel, dengan yang kelima. Maka jika tiada hasil dengan sental yang keempat, wajib yang kelimanya. Maka jika hasil dengannya, maka janganlah. Demikianlah pada barang yang lebih mim hasil miskal, hasil suci dengan gasal, maka jangan lebih. Dan jika tiada nescaya wajib suci dan disunatkan. Ke ga alif, ini susah nak baca ni. Jadi ceritanya sebenarnya kalau kita faham di sini, iaitu kalau gosok 3 kali tak bersih, gosoklah kali keempat. Kali keempat tak bersih, gosoklah kali kelima. Gitu, itu je sebenarnya. 94 bab istinja dengan 2 batu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku telah lalu menyebutkan mazhab kita Syafi'i, sah, ni tak ada titik ni, sah istinja dengan 3 kali sental walau macam mana pun dengan sebiji batu. Dengan sebiji batu pun sah. Lihat masalah 91. Maka Abu Isa At-Tirmizi boleh, Tirmizi boleh, Turmuzi boleh, telah mengeluarkan hadis yang menyebutkan Nabi istinja dengan 2 biji batu. Dengarlah hadisnya. Ini ke atas tadi sebenarnya. Diulang balik semula. Yang bawah ni, maka sabdanya, bagiku ya Abdullah, jadikan aku 3 biji batu. Dia terjemahkan balik semula. Kata Abdullah, maka aku datangkan dia dengan 2 biji batu dan sesuku tahi binatang kering, dan aku unjukkan kepadanya. Ini bahasa Arab tadi, hadis di atas. Maka mengambil ia akan 2 biji batu itu dan mencampakkan ia akan tahi kering itu, dan katanya, bagiku bahawasanya ia najis. Yang tahi kering tadi. Kata Abu Isa. Bermula hadis ini padanya ittirab, iaitu sin, ra, alif, ba, waw, ta, serabut. Sabdanya. Ini saya kurang pasti. Dan diterangkan oleh Tirmizi dalam sahihnya akan serabutnya itu. Dan telah dikeluarkan oleh Bukhari akan hadis ini, dan ditaruhnya bab la yastahyi birusin, babul istinja bil hijarah. Ini serabut apa ni? Saya tak faham. Sambung pada bacaan kita seterusnya 37, 38. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastanju birrausi wala bil izam. Daripada Abdullah bin Mas'ud katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan beristinja sekalian kamu dengan tahi dan tiada dengan tulang. 95. Kita baca je. Masalah istinja dengan lain daripada batu, kata setengah daripada ahli zahir, iaitu mazhab zahir, dengan hadis pada masalah yang ke-87 menunjukkan tiada harus istinja lain daripada batu saja. Dan telah berjalan semua sekalian daripada taifah ulama. Kalau kita kata sini, zahir ini berkata tak boleh, kena pakai sebiji je. Ya, ulama zahir ni maknanya dia baca hadis tu yang ayat itu saja, yang luaran saja. Makna dalaman dia tak kaji. Sekalian daripada taifah ulama kepada bahawasanya tiada tertentu boleh istinja dengan batu sahaja. Bahkan boleh umpama perica kain dan kertas dan kayu dan lainnya menempati tempatnya. Mim, nun, mim, pa, menempati. Asalkan ada makna padanya menghilangkan dan membersihkan. Oh, Nabi sebutkan 3 batu. Tertentu sebutannya batu. Begitu kerana ghalib ni kebiasaan, keadaan kita yang mudah dapat dicari, itu ialah batu. Maka disebutnya lah batu. Dan lagi yang menunjukkan atas tiada tertentu dengan batu ialah tegahan Rasulullah SAW daripada istinja dengan tulang dan tahi kering. Dan jikalau tertentu istinja dengan batu saja yang boleh, nescaya ditegahnya istinja dengan lain-lain daripadanya semata-mata, semacam ia menegah tulang dan tahi kering itu. Ceritanya kalau nak guna istinja ni selain daripada batu boleh tidak?
Ulama zahir kata tak boleh. Sebab Nabi sebut batu je. Tapi taifah ulama, sekumpulan ulama mengatakan harus, itu boleh. Kenapa? Kerana Nabi menghalang istinja menggunakan tulang dan tahi. Itu saja. Maknanya guna tisu pun boleh, kain pun boleh, dengan syarat tempat itu yang diistinja itu mestilah tidak berulang. Sekali gosok, pindah tempat lain, sekali gosok, pindah tempat lain dan buang. 96. Istinja dengan barang yang serupa batu. Manakala harataya, tak tahu nak saya sebut. Manakala harta, engkau akan bahas di dalam masalah 95 itu, tahulah kita bahawa boleh istinja dengan barang yang serupa dengan batu, kata ashab kita, dan bermula yang menempati tempat batu ialah tiap-tiap yang keras, lagi suci, lagi menghilang ia akan ain benda najis. Bukan ia itu benda-benda yang dihormati seperti makanan, bukan ia itu pula juzuk daripada binatang, bukan sebahagian daripada binatang. Ini dia punya huraian. Istinja dengan 97. Istinja dengan dua tiga macam benda. Betul-betul tukar benda. Seorang telah berqada hajat, maka mengambil ia akan diriwayatkan jenis yang akan beristinja ia dengannya. Seperti satu batu dan sebuku kecil daripada kayu dan secebis kertas. Maka adakah harus yang demikian? Boleh tak boleh? Al-jawab, telah berkata ulama, tiadalah disyaratkan pada segala benda itu waktu berstinja. Pasti pakai dan disunat. Sinunta, disunatkan sejenis saja, tiadalah boleh campur. Maka yang demikian itu tiadalah disyaratkan, bahkan harus menyental kubulnya dengan batu dan pada duburnya dengan kertas atau sebaliknya, dan harus pada salah satu daripada kubul dan dubur itu menyental batu dengan kertas kali atau kertas serta percekain dan seumpamanya. Wallahu alam. Ini kalau baca memang pening ni. Tiadalah disyaratkan pada segala benda itu waktu beristinja pasti pakai dan disunatkan. Maknanya tak ada cerita pun benda lah ni. Ini saja tiada boleh campur-campur. Maknanya tak ada benda pun kalau kita gunakan benda lah tu. Tak ada masalah sebenarnya. Masalah 98. Tahi binatang dan hadis najisnya. Adalah tahi segala binatang daripada kerbau, lembu, kambing, unta dan biri-biri dan lain-lainnya. Semuanya najis. Dan jikalau kering sekalipun. Dengan dalil sabda Nabi SAW dalam masalah 94 tadi tu. Innaha rikasun tadi. Bahawasanya ia itu najis. Dengan kerana itu tiada ia istinja dengan dia. Sesungguhnya ia rikasun ke raksun? Riksun kalau saya tak silap. Innaha riksun, sesungguhnya dia najis. Bahawasanya itu najis dengan kerana ia tiadalah istinja dengan dia. Menggunakan najis dengan najis tak boleh lah. Bab karahiyatu ma yastanji bih. Bab tegahan barang yang diistinja dengan dia. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, pada bab ini ini perkataan ini berserabut. Imam Abu Isa At-Tirmizi mendatangkan hadis yang menyebutkan barang yang haram istinja dengannya. Katanya An Abdullah bin Mas'ud. Kalau ini dah diulang balik semula dia. Ya, hadis yang di atas ni, iaitu haram menggunakan istinja menggunakan apa ni? Tulang dan apa tadi? Makanan. Okey. Tapi di sini hadisnya wala bil izami, tidak boleh dengan tulang dan sambung. Dia ulang balik semula. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Dan maka sesungguhnya ia bekalan saudara kamu daripada jin. Iaitu bekalan makanan Tulang ini adalah makanan bagi jin. Ini diulang balik semula hadis. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, jangan beristinja sekalian kamu dengan tahi binatang yang kering. Janganlah istinja dengan tulang, kerana bahawasanya tulang itu makanan saudara kamu sama-sama Islam daripada jin. Yang ke-100, masalah istinja dengan ketul-ketul tahi kering. Maka istinja dengan ketul-ketul tahi kering itu tahulah kita akan tegahnya manakala kita dengar hadis Nabi SAW dalam masalah 99 tadi itu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis di dalam masalah 99 itu di sisi sekalian ahli ilmi. Maknanya semuanya orang yang berilmu tu buat benda lah tu.
intaha, alif ha ni shortcut yang digunakan dalam Bahrul Mazi ni kadang-kadang mengelirukan. Maka padanya menunjukkan tegah istinja dengan segala najis dan menunjukkan atas tegah itu tegah ini lagi oleh hadis dalam masalah 94. Hadis yang 94 ada menyebutkan tegahan menggunakan tulang, menggunakan tahi ya. Kemudian masalah seterusnya dalam bab istinja ada banyak masalah. Masalah istinja dengan benda kena najis. Telah kita ketahui dengan masalah 100 itu, tiada boleh istinja dengan najis sama ada najis itu benda yang cair atau beku. Maka jikalau istinja seorang itu dengan najis, saya tiada sah istinjanya dan wajib kemudian daripada istinja itu dengan air dan tiada memberai dengan batu. Kerana tempat itu telah jadi najis yang asing daripada luar. Hukumnya wajib dengan air pula dah. Pasal sudah datang najis daripada luar. Sambung. Masalah istinja dengan tulang dan seumpamanya. Dan adalah istinja dengan tulang itu telah zahir tegahnya. Seperti yang tersebut dalam masalah 99 itu kerana keadaannya licin. Ini tahi ya. Tahi pula, tulang. Maka tiadalah ia menyapu dan membersihkan daripada najis. Maka masaklah tegah. Mim alif sin qaf. Tegah sekalian daripada barang yang licin seperti kaca dan lain-lainnya. Dan kaul ditegah itu kerana keadaannya makanan bagi jin, maka menjaga ia atas sekalian yang dimakan. Tiadalah boleh beristinja dengannya dan dihubungkan dengannya akan segala yang dihormati seperti juzuk binatang dan segala kertas yang bertulis ilmu di atasnya dan yang lain daripada demikian itu. Ini tak boleh gunakan tulang. Disebut sini tulang itu licin kerana makanan jin. Seperti barang-barang licin itu dikiaskan juga kaca. Kaca ni boleh tak gunakan untuk istinja? Boleh sebenarnya. Tapi bahaya lah. Luka lah jadinya. Untuk keruk gitu, buang najisnya. Bahaya jadi luka sebenarnya. Masalah beristinja dengan benda yang dimakan dan dihormati. Maka apabila telah dibaca masalah 102, tahulah akan hukum beristinja dengan benda yang dimakan dan dihormati itu haram. Maka jikalau istinja juga dengannya, maka yang asah tiada sah istinjanya. Tetapi sah ia beristinja dengan batu kemudian daripada itu. Jika tiada bersengkilat najis itu daripada tempatnya. Bersangkai, apa benda ni? Ini susah sebut lah. Jika tiada najis itu daripada tempatnya, maknanya bersangkut lah ni. Najis itu masih ada. Dan kata kil ni dua ni. Dan kil sah istinjanya dengan makanan dan dengan segala yang dihormati itu serta maksiat. Wallahu alam. Ini ada satu kata istinja dengan makanan boleh, tapi menjadi maksiat. Perbuatan itu adalah dosa lah. Masalah jin itu maujudkah? Jin itu ada tak ada? Kita sekalian Islam yang percayakan Quran dan Sunnah berkata lagi dengan sebab yakin akan sabda Nabi mengatakan ada jin. Maka pada hadis 99 itu satu daripada hadis yang menunjukkan jin itu maujud. Kata ulama falasafah, bermula jin itu pada hakikatnya tidak ada, hanya ialah perkara basaid ghairu murakkab. Dan malaikat itu pun demikian juga. Maka yang telah nyata kepada kita daripada hadis Nabi seperti dalam masalah 99. Ini menunjukkan ada seperti kita makan, minum dan jima' ia dengan ijma' sekalian muslimin, maka ialah satu makhluk daripada makhluk Allah. Begitu juga ceritakan jin ni ada tak ada. Ceritanya asalnya tak ada. Tapi apabila disebut dalam hadis menunjukkan dia ada. Seperti malaikat juga. Ke-40. An Aisyah qalat, ni apa ni? Huruf apa ni? Murna. Tak nampak perkataannya. Azwajakunna ayyastatibu bil ma'i fa inni astahyihim. Wa inna, ini bersambung hadisnya. Daripada Aisyah katanya, suruh olehmu. Murna lah ni, mim. Suruh olehmu akan suami kamu sekalian bahawasanya membersihkan diri mereka itu dengan air. Maka bahawasanya aku malu akan mereka itu dan bahawasanya bersambung dia. Malaikat
satu makhluk jua yang dijadikan daripada apa ni, bawawra tata, daripada nur, ya Allah, tak ada titik. Malaikat dijadikan daripada nur, tetapi tiadalah makan dan tiada minum. Ni je pun mim ya mim ya. Demikianlah adatnya dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini tiada dijadikan seperti kita ada bertabiat makan dan minum. Okey, malaikat ni ada tapi dia tak makan dan minum, itu je. Beza dengan kita lah. Masalah tulang dan tahi binatang itu makanan jin. Oh, ni disebut tahi dan tulang itu makanan jin. Tadi dalam perbahasan tadi dia kata tahi itu najis. Hadis itu terang-terang mengatakan tahi itu najis. Adakah kita dengan ini, saya tak tahu ni mana datang hadisnya. Dia kata makanan jin tahi itu. Adalah kita dengan hadis yang di dalam masalah 99. Tahulah kita akan tulang dan tahi binatang itu makanan jin. Okey. Kita tengok balik semula hadis masalah 99 hadisnya. Kadang-kadang ni penulisan ni tak tersilap. 99 ni. Ni janganlah beristinja dengan kamu dengan tahi dan tiada dengan tulang. Okey. Yang Nabi cuma sebut, okey. Maka bahawasanya ia bekalan saudara kamu daripada jin. Oh, betul lah maknanya. Dia sebut fa'innahu, bukan fa'innahuma. Dia sebut satu je sebenarnya ni. Nabi sebut kata sesungguhnya. Nya ni satu. Sebab Nabi sebut dua. Tahi dan tulang. Tapi nya tu satu. Ini jelas menunjukkan tulang itu makanan jin. Tahi itu saya tak pasti ya. Tadi masalah mana? Okey. Walau macam mana pun penulis kitab ini mengatakan tahi pun makanan jin, kita baca sajalah. Tulang dan tahi binatang itu makanan jin adalah kita dengan hadis yang di dalam masalah 99. Tahulah kita akan tulang dan tahi binatang itu makanan jin. Dan kata Qistilani dan ada tersebut dalam hadis Abi Daud daripada Ibnu Mas'ud bahawasanya segala utusan jin yang telah datang mereka itu, asal Rasulullah SAW telah berkata mereka itu baginya, ya Muhammad, tegahkan olehmu aku akan umat engkau daripada berstinja dengan tulang dan ketul-ketul tahi binatang. Ini tak ada hadisnya pula, cuma maknanya kerana bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadi bagi kami akan rezeki, maka menegar Rasulullah SAW akan umatnya daripada demikian itu, dan sabdanya innahu zada ikhwanukum minal jin, sesungguhnya ia adalah bekalan saudara kamu daripada jin. Okey, ini saya tak nak perbahaskan panjang lah. Saya cuma bacakan hadisnya, itu je. Istinja bil ma, istinja menggunakan air. Okey, tadi menggunakan batu. Dia tak ada sebut pun apa-apa semua, tiba-tiba terus sebut menyebutkan batu je. Babul istinja bil ma, bab pada menyatakan istinja dengan air. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula istinja dengan air itu harus boleh, sebagaimana harus beristinja dengan batu dan dengan yang menempati tempatnya. Tetapi antara keduanya itu airlah yang paling afdal. Ceritanya dua-dua boleh guna. Pakai kertas sahaja pun boleh, pakai batu saja pun boleh, pakai air saja pun boleh, tapi airlah lebih afdal. Jika hendak ringkaskan, jika hendak direngkaskan memakai satu-satu saja. Dan kata setengah salaf, iaitu ulama yang 300 kemudian selepas Rasulullah, bahawasanya ringkaskan atas batu lebih afdal. Ini ada yang mengatakan batu lebih afdal. Okey, ini ulama salaf. Okey, sambung. Masalah istinja dengan air atau batu. Saya telah berkata jumhur daripada salaf dan khalaf. Salaf ni ulama yang 300 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Khalaf ini selepasnya. Dan telah ijma' ahlul fatwa, orang yang mengeluarkan fatwa daripada a'immah al-amsar, orang-orang Mesir, bahawasanya yang afdal istinja itu ialah menghimpunkan antara air dan batu, yang digabungkan dua-dua sekali. Maka pakailah batu dahulu daripada air supaya berkurangan najis dan sedikit kena dengan tangan waktu membasuhnya dengan air. Kemudian pakailah air. Maka jika hendak merengkasnya, Allahu Akbar, rupanya meringkas. Jika hendak meringkaskannya sebenarnya, yang ini menggunakan salah satu dia, haruslah pilih mana-mana yang disuka hati. Dan jikalau ada keduanya sekalipun, yang ini harus memakai batu dan air. Dan harus pula memakai air saja dengan ada batu. Maka jika tiada hendak pilih, yang ini berkehendak yang afdal memakai daripada keduanya, maka air yang lebih afdal daripada batu.
Ini jumhur ulama salaf dan khalaf. Kerana air itu menyuci, ia akan tempat najis itu akan sebagai suci yang hakiki, suci yang sebenarnya. Dan ada pun batu itu tiada menyucikan seperti air, hanya meringankan dan mengurangkan najis. Dan diharuskan sembahyang serta najis yang dimaafkan daripadanya. Najis yang menggunakan batu itu, kesan najis itu masih ada, tapi dia dijadikan najis yang dimaafkan. Ini najis yang kurang. Sambung di bawah masalah 108. Jadi apakah ringkasan dia? Antara air dan batu, dua-dua boleh pakai. Nak pakai batu saja pun boleh, pakai air saja pun boleh. Kalau nak pakai batu dan air pun boleh, pakai batu dulu, barulah guna air pun boleh. Apakah hukum najis yang masih ada di apa ni? Di dubur kerana beristinja menggunakan batu, najis itu dihukumkan sebagai najis yang dimaafkan. Maknanya kalau cebok tak bersih tu menggunakan air tak boleh. Tapi kalau cebok menggunakan batu, itu dimaafkan kerana batu sifat dia tak dapat membersihkan semua. Kalau sebut di sini kata air itu menyucikan keseluruhannya. Maknanya kalau cebok menggunakan air tak bersih, cium tangan masih bau tahi, perlu membasuh bercebok lagi sekali ya. Okey, sambung. Masalah istinja dengan air dan hadisnya adalah Abu Isa At-Tirmizi telah mengeluarkan satu hadis istinja dengan air itu bahawa menunjukkan Rasulullah SAW memperbuat dan beramal istinja dengannya. Katanya, An Aisyah qalat, murna azwajakunna an yastatibu bil ma' fa inna astahyihum. Wah, ini diulang balik semua hadis di atas ni. Wa inna, hadisnya sambung lagi. Ini yang terakhir untuk hari ini ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu, hasan sahih, ini hadis hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia memperbuatnya, iaitu tentang membersihkan diri dengan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, katanya, suruhkan olehmu sekalian akan suami kamu bahawa membersih diri mereka itu daripada kencing, berak dengan air. Ini Nabi sampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah, suruh suami itu cebok betul-betul. Maka sebabnya aku malu akan mereka itu bercakapkan dan menyampaikan perbuatan Nabi yang demikian kepada mereka itu. Dan katakan bahawasanya Rasulullah SAW adalah ia memperbuat akan istinja dengan air. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan hadis pada bab istinja dengan air itu ada datang riwayat daripada Jarir bin Abdullah Al-Bujlah dan Anas bin Abu Hurairah. Anas dan Abi Hurairah. Dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Ini ceritanya Sayyidatuna Aisyah malu nak sebut kepada orang lain kan. Tapi itulah hadisnya. Okey. Aku malu akan mereka itu bercakapkan dan menyampaikan perbuatan yang demikian kepada mereka itu. Nabi Sayyidatuna Aisyah malu nak sebut, tapi disebut juga. Istinja seterusnya. Masalah istinja dengan air dan hukumnya. Kata Abu Isa dan Anas dan atas hadis Aisyah yang di dalam masalah 108, itulah amal ahlul ilmi, iaitu memilihi mereka itu akan baik dan beristinja dengan air, dan jika istinja dengan batu itu memadakan sekalipun pada sisi mereka itu, dan bahawasanya sunat mereka itu akan istinja dengan air, dan memikir mereka itu akan dia lebih afdal diamalkan. Dan dengan dialah berkata Sufyan dan Ibnul Mubarak dan Zatul Syafi'i dan Ahmad bin Ishaq. Ini ceritanya ulang-ulang balik semula. Iaitu guna air lebih bagus. Masalah malu adab pada isteri Nabi SAW. Ya dan saudaraku, dengan hadis yang di dalam masalah 108 itu, tahulah kita akan isteri Rasulullah SAW ada mempunyai malu dan adab. Isteri Nabi malu nak sebut benda lah tu, nak nyampaikan. Dengan dalil tiada Siti Aisyah itu melakukan tiada sopan
kepada laki-laki, dan jikalau mereka itu isteri-isteri Nabi itu bersifat ibu sekalipun kepada sekalian orang mukminin, maka tempat yang patut beradab itu lebih baik beradab jua. Maka jadilah seolah-olah makna perkataan hadisnya dalam masalah 108 itu baginya. Ini cerita isteri Nabi, malu nak sebut tapi disebutkan juga, disampaikan sebab itu ilmu. Sekarang kamu perempuan, katanya kepada Mim Royadam, kepada murid-muridnya yang perempuan ini, suruh olehmu sekalian akan suami kamu bahawa beristinja ia dengan air. Ini Ummul Mukminin sebut. Adapun sebab aku suruh kamu sekalian menyuruh suami kamu yang demikian, bukannya aku tak boleh berkhabar dan menyampaikan kepada mereka itu akan segala perangai Rasulullah SAW, tapi dengan kerana kamu semua boleh menyampaikan dan pula perkara ini bersangkutan dengan kemaluan, maka malulah perempuan tak menyebutkan kemaluan laki-laki, khususan orang-orang perempuan yang tiada segianya membuat tiada canggung dan tiada maruah itu. Maka dengan kerana segia bagi perempuan berbaik sifat malu dan muruah, inilah aku suruh kamu semua menyampaikan kepada suami kamu sekalian bahawasanya Rasulullah SAW itu berstinja ia dengan air. Jadi Sayyidatuna Aisyah sampaikan kepada orang-orang perempuan, iaitu suruhan beristinja menggunakan air. Okey. Babu ma jaa an Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada al-hajata ba'da fil mazhab. Bab yang telah datang ia pada hadis bahawasanya sallallahu alaihi wasallam apabila hendak qada hajat, jauh ia pada tempat perginya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, ini adalah setengah daripada adab qada hajat, iaitu pergi jauh daripada orang-orang. Maka lihat kekumpulan adabnya dalam masalah 113 ini kita akan baca, iaitu adab-adab beristinja. Sebelum ini kita telah membaca mengenai istinja, apa hukum istinja menggunakan air, hukumnya harus boleh. Apa hukum istinja menggunakan batu, hukumnya harus boleh. Cara-cara beristinja menggunakan batu, iaitu menggunakan paling kurang 3 kali. 2 pun boleh sebenarnya, kita dah baca sebelum ni. Kemudian kalau selain batu boleh tak? Selain batu pun boleh, kertas pun boleh, kain pun boleh. Kemudian jangan gunakan tulang dan jangan gunakan makanan. Jadi insya-Allah sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab. Yang kekurangan itu adalah saya, yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.